Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini agenda awani. Semalam iSinar dibuka kepada semua ahli kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP yang terjejas pendapatan akibat COVID-19 dan pastinya ada dua kategori dan juga dua kriteria yang diketengahkan oleh KWSP untuk semua pemohon dan juga pencarum kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi untuk malam ini pastinya ini adalah sesi eksklusif dan juga temu bual khas dialog saya bersama dengan Ketua Pegawai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Tuan Ali Zakri alias yang kini bersama-sama saya menerusi Skype ketika ini. Halo, Assalamualaikum Tuan Zakri. Waalaikumsalam, Ehsan. Baik, terima kasih Tuan Zakri, dialog khas kita bersama dengan KWSP untuk waktu ini dan pastinya sejak semalam pelbagai isu dan juga perkara dinyatakan dan juga diluahkan oleh masyarakat dan juga pencarum secara khususnya menerusi dua kategori dan juga kriteria yang diperkenalkan kepada KWSP. Tetapi untuk waktu ini, mungkin secara mukadimahnya, persoalannya, kriteria dan juga kategori ada syarat-syarat yang ditetapkan. Kenapa ada syarat seperti itu, Tuan? Okey, pertama kali saya nak cakapkan tak ada syarat. Semuanya kriteria sahaja. Kriteria dia senang sahaja. Untuk kategori yang pertama, untuk mereka yang tidak mempunyai caruman untuk 2 bulan yang berturut-turut, pada masa buat permohonan itu, secara automatik boleh mendapat kelulusan. Yang satu lagi kriteria di bawah kategori 1 adalah untuk mereka yang mempunyai potongan gaji pokok sekurang-kurangnya 30% dan ke atas, mereka juga akan mendapat secara automatik ya, Iwan. Jadi ini yang saya nak mencerahkan. Ramai orang yang mengatakan ada syarat-syarat. Mana ada syarat? Ini kriteria saja. Kalau sesiapa yang memenuhi kriteria yang kita telah tetapkan, seperti saya cakap tadi, secara automatik dan secara dalam talian, ya, permohonannya akan diluluskan, insya-Allah. Dan pembayaran juga secepat mungkin kita akan mula daripada pertengahan bulan Januari 2021. Dan juga bila kita orang menyatakan bahawa syarat dan juga kriteria. Jadi permohonan ini mungkin kalau kita boleh sebut kenapa perlu ada kriteria? Kenapa tidak diberikan sahaja terus ataupun tidak diberikan secara langsung menurut dan juga melihat kepada baki akaun dan juga kelulusan daripada KWSP itu sendiri, Tuan? Ya. Jadi kalau kita kembali semula ya kepada akar umbi, kepada objektif kenapakah iSinar ini ditubuhkan ya. iSinar ini adalah bertujuan untuk membantu ahli kita yang terjejas untuk bertahan pada masa COVID ini. Ya, jadi kalau kita fikirkan betulkah semua ahli kita yang terjejas seperti saudara Ehwan juga, Ehsan juga dan juga rakan-rakan, kita tidak terjejas. Jadi kenapakah kita perlu membuatkan pengeluaran untuk hari tua kita ya, itu adalah pada masa hadapan. Tetapi kita tidak boleh menafikan ramai juga ahli kita yang terjejas pada masa ini. Dan kalau kita tidak menjaga masa sekarang untuk mereka, macam mana kita nak cakap pasal masa hadapan? Itulah sebabnya kita membangunkan iSinar ini untuk memberikan sinar harapan untuk mereka yang terjejas. Tuan Zakri, ada yang menyatakan bahawa bila kita mencarum dalam KWSP, pencaruman kita sendiri dan juga pencaruman daripada majikan, ada yang menyatakan ini duit kami, kenapa susah sangat KWSP nak bagi? Memang saya tak menafikan ini adalah duit ahli kita. Tetapi KWSP ini bukan macam bank ya. Kalau macam bank, duit ahli juga yang boleh mengeluarkan pada bila-bila masa. KWSP kita ditubuhkan hampir 70 tahun yang lalu. Kebijaksanaan bapa-bapa, ibu-ibu merdeka kita ya, yang menubuhkan kumpulan wang simpanan pekerja, ia adalah untuk memastikan rakyat Malaysia yang bekerja mempunyai cukup wang bila masa tua mereka. Kalau kita fikirkan pun ya, KWSP adalah pertubuhan persaraan yang tertua di dunia ya pada masa ini, dan lain-lain pertubuhan datang ke Malaysia untuk membelajar
daripada kita macam mana kita mendapat satu sistem yang sungguh bagus untuk memastikan ahli kita mempunyai wang yang secukupnya pada masa persaraan. Itulah sebabnya daripada kebijaksanaan kerajaan yang dahulu untuk menubuhkan ini, untuk memastikan wang tu boleh dikeluarkan pada masa persaraan, iaitu pada masa ini adalah 55 tahun. Jadi ya, betul, ia adalah wang ahli kita, tapi pada masa biasalah ia adalah untuk pada umur 55 tahun. Tetapi pada masa sekarang ni, ini adalah satu situasi wabak COVID yang melanda satu dunia. Tak pernah dunia melihat isu ini dengan impak yang sungguh ketara, yang membuatkan ramai orang terjejah. Jadi sebab itulah juga pihak KWSP kita berfikir dengan panjang, dengan sungguh mendalam. Patutkah kita membenarkan ahli kita untuk mengeluarkan pada masa ini, pada masa yang sungguh genting ini, untuk menolong ahli kita untuk bertahan. Dan sebulat suara kita di KWSP, kita berkata kalau kita tak menolong ahli kita masa sekarang ni, janganlah cakap pasal masa hadapan. Itulah sebabnya kita membuatkan iSINA. Tapi jangan lupa juga Ehsan, kita juga telah memperkenalkan iLestari pada bulan Mac dan April tahun ni. Kalau kita fikirkan, KWSP adalah organisasi persaraan yang pertama di dunia untuk menolong ahli-ahli mereka yang terjejas pada masa itu. Jadi kita juga telah memperkenalkan penurunan daripada 11% kepada 7% untuk menolong ahli kita untuk mempunyai wang dana untuk pembelanjaan harian. Jadi iSINA ni bukanlah satu perkara yang kita melihat secara on its own, tetapi kita mesti melihatnya secara keseluruhan. Daripada iLestari, daripada penurunan daripada 11% ke 7%, sekarang iSINA juga diperkenalkan, dan untuk tahun hadapan juga kita tidak akan menaikkan semula kepada 11%. Itulah sebabnya, Ustaz. Tuan Zakri ada menyebut berkaitan dengan iLestari tadi, ada mungkin persoalan-persoalan timbul. Mereka yang telah diluluskan iLestari, kenapa tidak diluluskan sahaja untuk iSINA kali ini? Satu soalan yang sungguh bagus. Kalau kita fikirkan keadaan pada masa iLestari diperkenalkan, sangat berbeza juga dengan keadaan sekarang. Seperti saya cakapkan, bila kita memperkenalkan iLestari, saya fikirkanlah KWSP iLestari ini adalah satu skim yang pertama yang diperkenalkan untuk menolong ahli-ahli kita. Pada masa itu juga bantuan-bantuan kerajaan secara menyeluruh belum lagi diperkenalkan. Jadi pada masa itu pihak KWSP kita sungguh bimbang kerana kita melihat impak kepada ahli-ahli kita, dan kita kata tak apa, pada masa itu kita membukalah iLestari kepada semua ahli. Dan jangan lupa juga Ehsan, pada masa itu kita mempunyai PKP secara keseluruhan. Satu negara kita di bawah PKP. Kita tidak dapat keluar daripada rumah kita. Kita tidak dapat membuat apa-apa perniagaan atau pekerjaan pada masa itu, melainkan mereka yang boleh buat daripada work from home. Tetapi masa sekarang ni situasi telah pun berubah. Kalau kita fikirkan, PKP yang secara ketat macam dulu pun tidak ada lagi. Jadi kita sudah mula bekerja semula, ekonomi sudah mula dijana semula, dan juga kita jangan lupa, bukan semua orang hendak membuat permohonan untuk iLestari pada masa itu. Walaupun ia terbuka untuk ramai orang, kriterianya terbuka untuk ramai orang, bukan semua orang mahu memohon untuk iLestari. Sama juga dengan iSINA ini. Mungkin keadaan sekarang pun dah berlainan daripada keadaan Mac dan April. Jadi kita nak memberikan peluang kepada ahli-ahli kita untuk memikir semula, hendakkah mereka memohon kepada iSINA. Jadi kita tidak mengambil peluang itu, kita memberi peluang
yang baru kepada ahli kita untuk mendapat wang untuk bertahan ya pada COVID-19 ini. Tuan Zakri, saya nak memberi kepada cerita dan juga jalan dan juga perumpamaan mudah. Contohnya seperti ini, apabila kita menyatakan bahawa 2 bulan berturut-turut tiada caruman dalam KWSP, tetapi mungkin dalam kelompok yang terjejas beberapa bulan ke belakang sebelum 2 bulan berikutnya, adakah ini dikategorikan mereka golongan yang terjejas apabila 2 bulan berikutnya telah pun mendapat gaji dan ada caruman dalam KWSP? Ya, ini juga saya nak memberikan sedikit pencerahan sebab ramai orang memikirkan apa jadi ya kalau katalah ya Kak Kiah kita ya yang sekarang ni suri rumah. Dulu dia bekerja dah 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia dah jadi suri rumah. Tapi dia ada duit di dalam akaun satu beliau dan dia tidak membuat apa-apa caruman sehingga dia buat permohonan. Dia boleh membuat permohonan Aisina. Kalau kita fikirkan katalah ya macam Abang Jamal. Abang Jamal dia sekarang menjaja ya di tepi jalan. Dia juga mempunyai simpanan di dalam akaun satu, asalkan dia tidak membuat apa-apa pencaruman, dia juga boleh dapat membuat permohonan itu. Jadi objektif ya untuk Aisina ini adalah untuk mudah, ia adalah untuk cepat dan juga selamat. Jadi kita hendak memastikan ahli kita boleh membuat permohonan dengan senang. Kalau kita nak menyenangkan permohonan ahli kita, kita mesti melihat kepada data yang di KWSP sendiri yang ada ya. Jadi kita tak payah pergilah ke pihak ketiga untuk mendapat confirmation ke apa. Kita lihat sahaja di dalam data di dalam KWSP. Jadi kalau Kak Kiah ke Abang Jamal kan, kalau dia tengok, kita tengok saja. Dia tak membuat caruman 2 bulan berturut-turut pada masa permohonan, dia secara automatik dia sudah pun lulus. Dan juga itu cara dan juga contoh mudah yang Tuan Zakri berikan, tetapi ada persoalan-persoalan lain terutamanya yang melibatkan 30% basic salary dan juga pendapatan. Kita nak melihat kepada situasi ini, kita pecahkan kepada 2 kategori. Yang pertama adalah potongan 30% mungkin yang terlibat adalah high ranking ataupun mereka yang berpendapatan tinggi, dan mungkin 10% potongan itu adalah mereka yang berada dalam lower ranking ataupun yang punya pendapatan rendah. Kalau situasi ini pula bagaimana Tuan Zakri? Ya, saya. Yang pertama kalinya saya nak cakap ya, walaupun mereka pendapatan tinggi ke pendapatan rendah, kalau mereka terjejas, mereka boleh membuat permohonan ya. Tapi katalah ada ahli daripada kita tidak dapat mencecah yang 30% tu daripada gaji pokok ya. Mungkin sebab dalam data KWSP kita hanya boleh mendapat data daripada caruman gaji pokok. Tetapi kita tahu juga ramai orang daripada ahli-ahli kita yang mendapat pendapatan daripada allowance overtime kan. Yang jumlah itu kita tidak dapat capture daripada KWSP. Jadi kalau kita tengok daripada potongan gaji pokok secara automatik, ingat ya tadi kita nak mudahkan, kita nak cepatkan dan kita nak memastikan keselamatan caruman ahli kita. Jadi kalau mereka mencecah saja terus automatik. Tetapi kebetulannya ya kita di KWSP juga kita merasa tak senang hati sebab kita tahu ya situasi individu, setiap individu ahli kita terjejas ni unik kepada individu mereka. Kita tidak boleh membuat one size fits all ya. Jadi kita hendak memastikan setiap individu yang mempunyai isu-isu atau cabaran-cabarannya yang tersendiri, kita akan memberi peluang kepada mereka untuk membuat permohonan di bawah kategori kedua. Kita tidak mahu menutup apa-apa pintu kepada ahli-ahli kita untuk mendapatkan wang untuk menolong mereka bertahan ya. Jadi untuk kategori 2 pula, kita menyarankan kepada ahli kita, siapkan dokumen-dokumen yang boleh menunjukkan impak ataupun kesan yang terjejas dan hantarlah kepada KWSP daripada 11 hari bulan Januari 2021. Dan kita akan membuatkan pertimbangan untuk setiap seorang
sebab setiap seorang unik isunya. Ya, jadi itu akan memastikan pintu tidak tertutup kepada sesiapa juga. Itu yang saya hendak nak mengatakan kepada ahli-ahli kita. Jangan risau. Kalau kategori pertama untuk pertama kali tidak dapat masuk, kita dapat juga pintu yang kedua melalui kategori kedua. Hanya siapkanlah dokumen-dokumen untuk mensahkan dan untuk menolong KWSP untuk menolong ahli-ahli kita yang terjejas. Berkaitan dengan dokumen, contohlah kalau saya Ehsan Yahya bertemu dengan pegawai-pegawai KWSP, saya mungkin orang yang terjejas akibat COVID-19, tetapi tak ada dokumen untuk saya serahkan kepada KWSP. Apa perkara-perkara sokongan lain yang boleh dikemukakan? Jadi pada masa itu kalau Ehsan datang berjumpa dengan pegawai-pegawai kami akan bercakaplah. Kita akan tengok juga apakah situasi-situasi yang kita boleh menolong Ehsan untuk mendapatkan permohonan di bawah kategori kedua ini. Jadi saya pun kebetulannya untuk mencatatkan setiap dokumen, kita pun tak tahu kan, sebab setiap orang situasinya berlainan. Jadi datanglah kalau betul-betul memerlukan pertolongan, katalah kalau tak ada dokumen, datang berjumpa dengan pegawai kita. Tetapi ia akan mungkin melambatkan sedikitlah sebab kita nak memastikan ia keluar secepat yang mungkin. Jadi kalau dokumen yang ada, lagi cepat kita boleh memberikan kelulusan dan lebih cepat kita boleh membuat pembayaran. Tuan Zakri menyebut tadi berkaitan dengan mudah, cepat dan juga selamat. Ini langkah yang perlu dilakukan oleh KWSP untuk tidak berlakunya mungkin ada skamer dan sebagainya. Apa langkah-langkah utama yang KWSP laksanakan bagi mengelakkan perkara ini berlaku? Ya, jadi yang pertama, kita akan mula membuka permohonan daripada 21 Disember ya. Jadi pada masa ini, saya ingin menyarankanlah kepada ahli kita untuk yang nombor satu, aktifkan iAccount KWSP ya. Yang nombor duanya, tolong pastikan nombor telefon ahli-ahli yang terbaru ya, mesti tolong catatkan di KWSP sebab kita hendak membuatkan proses untuk authentication lah ya, two factor authentication. Jadi bila ahli kita membuat permohonan di dalam talian, jadi kita akan hantarkan kod untuk verifikasi. Sebab kita tak mau siapa saja yang boleh masuk ke dalam akaun ahli kita. Jadi pastikan nombor telefon yang terbaru telah pun diregisterkan di KWSP. Dan yang ketiga, pastikan bank account ahli yang aktif dan juga nombor bank account juga adalah sama yang terdapat di dalam data KWSP. Ini semua akan memastikan bahawa pemohon yang betul akan membuat pengeluaran yang betul dan juga kita akan dapat menyalurkan pengeluaran itu kepada akaun yang betul juga. Tuan Zakri, kita melihat kepada beberapa fasa dan mungkin mengambil tempoh 6 bulan untuk pengeluaran maksimum RM10,000 dari akaun satu berkenaan. Mungkin ada yang bertanya kenapa tidak sahaja diberikan one-off RM10,000 berkenaan. Ya, betul. Jadi pada masa ini kita mesti mengingat COVID ni belum habis lagi. Walaupun ada ura-ura yang mengatakan pasal vaksin akan datang dengan secepat mungkin, tidak bermakna isu-isu berkaitan dengan COVID akan berakhir dalam masa jangka yang pendek ya. Kalau dia akan berakhir dalam masa 3 bulan, 4 bulan, kita mungkin boleh mempercepatkanlah ya pembayarannya. Tetapi ini adalah untuk memastikan ahli-ahli kita boleh bertahan selama yang mungkin.
sebab kita semua tak tahu berapa lama lagi isu COVID ini akan melanda ya. Tetapi Ehsan, jangan lupa untuk pengeluaran yang pertama kita membenarkan sehingga RM5,000. So jadi untuk mana-mana ahli kita yang memerlukan wang RM5,000 itu, terutamanya pada penggal awal tahun, sebab pada masa itu mungkinlah anak-anak pergi sekolah ke atau apa-apalah perbelanjaannya, kita membenarkannya untuk pengeluaran yang pertama. Dan selepasnya kita mesti memastikan dan menolong ahli kita untuk bertahan selama yang mungkin. Tetapi Ehsan, kita juga jangan lupa banyak bantuan juga daripada kerajaan yang dihulurkan seperti moratorium. Ya, daripada data kita yang menunjukkan pinjaman memainkan lebih daripada 40% dan ke atas daripada wang pengeluaran setiap bulan. Jadi dengan moratorium yang telah diumumkan, ia akan menolong ahli kita dalam jangka masa yang pendek untuk pengeluaran cash flow mereka ya. Jadi jangan lupa, jangan melihat sahaja kepada duit simpanan persaraan dari KWSP juga. Fikirkan juga daripada bantuan kerajaan yang lain seperti program subsidi upah 2.0, bantuan prihatin rakyat, prihatin nasional, SIT yang sistem insurans pekerjaan daripada SOCSO, banyak lagi bantuan. Jadi lihatlah secara menyeluruh, jangan mengeluarkan sahaja kerana dapat mengeluarkan, sebab nanti kita akan terkesal nanti pada masa hadapan ya. Itulah nasihat daripada KWSP. Dan juga Tuan Zakri mungkin boleh kongsikan mengenai proses apabila ia dibuka dan juga boleh memohon secara dalam talian tempoh berkenaan, kenapa mengambil masa dalam tempoh-tempoh tertentu seperti tarikh-tarikh yang telah pun disebutkan oleh KWSP. Ya, jadi untuk kategori pertama, permohonannya akan bermula daripada 21 Disember ya, dan seperti kita cakapkan tadi, ia akan dilakukan secara dalam talian. Saya pada masa sekarang ni pun saya sedang melihat semua prosesnya, dan saya menyarankan kepada anggota-anggota KWSP, pastikan ia senang untuk ahli-ahli kita untuk membuat permohonan. Saya sendiri di dalam meeting itu untuk memastikan dia senang. Jadi saya tak nak terlalu banyaklah ya nanti dan terbongkar nanti, tapi saya akan pastikan ia adalah sesenang yang mungkin. Dan juga Tuan Zakri, akhir sekali ini adalah sejarah dalam negara. Sebelum ini tiada pengeluaran akaun 1 dan juga 2, terutamanya dalam keadaan pandemik ketika negara berdepan dengan COVID-19. Ini adalah sejarah yang kita catatkan. Apa yang Tuan Zakri boleh berikan mungkin harapan dan juga nasihat Tuan Zakri sendiri, terutamanya kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga pencarum KWSP? Ya, betul. Ini adalah peristiwa yang dahsyat yang tak pernah, bukan hanya Malaysia tapi satu dunia telah melihat ya wabak COVID ini. Dan saya berdoalah yang wabak ini tidak akan berlaku lagi, atau isu-isu yang sangat membuat impak yang sangat besar. Jadi saya harap ini adalah satu pengajaran untuk kita semua ya, untuk memastikan kelestarian negara, kelestarian diri, untuk bertahan untuk isu-isu yang tidak diduga. Sebab siapa yang boleh fikirkan ya satu jizim yang kecil macam virus ini boleh memberhentikan satu dunia. Ya, kita tidak dapat membayangkan. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah untuk bersedia jika isu-isu ini berlaku. Jadi daripada untuk ahli, pastikan ya selepas krisis ini berakhir, kita mula balik membina semula simpanan di dalam KWSP untuk memastikan masa hadapan ahli kita juga adalah bersinar dan berceria juga. Baik, itu dialog saya bersama dengan Ketua Pegawai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Ali Zakri alias, seperti yang disebut tadi, tiada syarat tapi perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KWSP, dan pintu KWSP sentiasa terbuka untuk sebarang perbincangan dan juga maklumat lanjut untuk membantu
pencarum-pencarum kumpulan wang simpanan pekerja. Terima kasih sekali lagi kepada Ali Zakri Alias atas perincian itu tadi dalam agenda awal ini. Itu sahaja waktu dan masa yang kita ada. Saya Ihsan Dahaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.